What's the reason? I'm giving every sense of the word is. Hai guys, Assalamualaikum. Kami dari kumpulan Cisco LDK 5 akan membentangkan tajuk kita orang yang sebut sedikit, iaitu permulaan hidup baru. Okey, kami semua ni akan mem-guide korang daripada pukul 4.10 sampai 6.50 petang lah. Jadi mohon bagi kerjasama lah untuk kita orang supaya mempermudahkan kerja semua orang lah. Okey. Saya kenalkan diri saya, nama saya Syam Haikal. Boleh panggil Syam je, tak apa. Dan ahli-ahli kumpulan lain kami ada Azim, Adam Ashraf, Adam Haikal, Syaril, Fakrul dengan Aiman. Okey. Apa yang kita nak bentangkan hari ni, tajuknya permulaan hidup baru ni, dia macam kita orang akan memberikan tips-tips ataupun guide-guide untuk korang untuk memulakan hidup baru ataupun new life lah, new book macam tu lah. Jadi setiap orang memang pernah buat silap, sama lah macam saya dengan kita orang semua. Jadi mestilah kita tak boleh menyesal dengan perbuatan yang kita pernah buat dulu tu. Jadi jalan penyelesaiannya, korang kita semua ni kena memulakan hidup baru, membuka cerita baru dengan membuka buku baru. Jadi kita dalam sepanjang penulisan dalam sepanjang hidup baru tu, kita sendiri yang kena reka. Kita sendiri yang kena macam buat cerita baru tu lah. Kita sendiri yang kena tulis, kita sendiri yang kena lakar. Dia macam kita dibagi kertas kosong putih yang baru, lepas tu kita sendiri yang lukis kat situ. Jadi semuanya bergantung pada diri sendiri lah. Sama ada kita sendiri yang nak ubah ataupun kita yang tak nak ubah. Jadi sebenarnya kalau jahat dengan baik tu sebenarnya pilihan kita lah. Tapi semua orang pernah buat silap kan. Cuma kadang Allah tu dia tutup aib kita, dia buka aib kita. Jadi itu semua ujian lah. Okay. Saya Syam, dari pukul 4.10 akan memberikan sedikit pengenalan tentang tajuk yang kita nak bincangkan hari ni. Okay, tajuknya adalah pada pukul 5.40 kita akan membincangkan pasal jalan kembali. Jalan kembali ni kita ceritalah pasal sirah-sirah dengan sirah-sirah khalifah-khalifah zaman dulu lah. Seperti contoh Umar Al-Khattab. Umar Al-Khattab ni korang kenal tak? Kalau korang tak kenal, Umar Al-Khattab ni sahabat karib Nabi. Nabi tu Rasulullah, Nabi Muhammad. Umar Al-Khattab ni dia memang sangat jahil. Kita tak boleh cakap dia dah bunuh orang, dia dah memang jahil gila lah. Dia tak suka anak perempuan, dia tanam semua. Tapi macam mana dia boleh jadi orang yang confirm masuk syurga? Itu yang kita nak tahu tu. Saya sendiri pun ingin menjadi macam dia. Tapi macam mana dia buat macam tu? Adalah sedikit tips-tips. Semua ni dia akan diberitahu oleh Saudara Azim dengan Adam Ashraf. Saudara Azim ni dia akan cakap lah tentang cerita tentang apa yang Umar Al-Khattab buat zaman dulu yang jahat, dengan apa yang Umar buat untuk dia berubah dan menjadi orang yang paling terdekat dengan Rasulullah. Umar Al-Khattab ni dia khalifah kedua Khulafah Ar-Rasyidin. Khulafah Ar-Rasyidin ni dia macam khalifah Islam lah. Raja-raja Islam, dia raja yang kedua. Jadi Umar Al-Khattab ni macam mana dia boleh daripada bawah sampai atas sekali. Jadi apa yang saya boleh bagi tahu kat sini, Umar Al-Khattab ni dia mendampingi ulama, dia mendekati orang baik. Sebab kalau kita dekat dengan orang baik, kita jadi orang baik. Kalau kita dekat dengan orang jahat, kita jadi orang jahat. Semuanya atas pergaulan kita. Kita sendiri yang tentukan kita yang nak ikut ataupun kita yang tak nak ikut. Okey, lepas tu
Selepas ada ceramah pasal sirah Umar Khattab kita akan cakap pasal soal jawab. Soal jawab ni macam kuis lah. Kuis tu tak susah pun, senang je. Jadi pandai lah jawab kan. Lepas tu lepas tu kita bincang pasal istiqamah membaiki diri. Istiqamah membaiki diri ni tips-tips untuk membaiki diri. Bukan kepada kalian saja, kepada kita orang juga. Kita orang pun nak membaiki diri kita yang jahat ni. Yang kurang baik bukan jahat lah, yang kurang baik ni. Kita sendiri pun nak buat pernah buat silap semua kan. Jadi macam mana kita nak istiqamah? Istiqamah ni maksudnya macam berterusan. Berterusan untuk membaiki diri. Berterusan untuk jadi baik. Jadi macam mana kita nak jadi baik ni? Memang susah gila. Tapi kita sendiri memang kena beristiqamah ataupun berterusan untuk membaiki diri ni. Jadi tajuk ni saudara Adam Haikal dengan Aiman dia akan bahaslah tentang macam mana cara-cara ataupun tips-tips untuk membaiki diri. Seterusnya kita akan cakap pasal akhlak dan penutup. Akhlak ni dia lebih kepada macam kita akan cakap pasal akhlak-akhlak yang ada pada Nabi, akhlak-akhlak yang akhlak-akhlak yang terpuji, akhlak-akhlak yang kita boleh ikut. Macam mana kita nak ikut akhlak tu. Dan penutup akan diberikan oleh saudara Syaril dengan Fakrul Aiman. Jadi sepanjang penutup ni kita orang akan kasih beberapa advice lah, walaupun kita ni tak baru berapa tahun kan. Tapi adalah sedikit advice, mohon diterima lah. First kali advice dia macam jaga diri bila dah keluar macam tu, manfaatkan peluang yang diberi semua. Kita semua ni hidup lagi kat muka bumi ni sebab Allah ataupun Tuhan kita bagi peluang kita untuk membaiki diri, untuk menuju ke jalannya. Menuju ke jalannya untuk jadi orang baik jadi ke syurga semua. Tapi kat dunia ni kita tak semestinya jadi orang baik sepenuhnya kan. Kadang kita kena jahat juga, kadang kita kena baik juga. Tapi itu semua ada pilihan kita. Semuanya ada berpada-pada lah. Kalau kita nak buat jahat pun berpada-pada lah. Kita fikir dulu semua benda tu. Okay. Sepanjang pengenalan ni kita akan cakap pasal semua tu lah. Tapi main point kita orang memang permulaan hidup baru. Dan kita memang mengidolakan Umar Al-Khattab ni. Umar Al-Khattab ni dia memang idola. Dia daripada orang yang paling jahat sekali, dia orang paling baik sekali. Dia memang confirm masuk syurga. Okay. Sekian saja daripada saya. Saya akan memberikan penerangan yang lain kepada ahli-ahli yang lain. Okay, sekian, terima kasih. Good luck. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pertama, marilah kita bersyukur kehadrat Ilahi kerana masih diberi peluang untuk menghirup udara yang segar sehingga hari ini. Ceramah saya pada hari ini adalah berkisahkan tentang Umar Al-Khattab yang lebih dikenali sebagai Umar, serta baginda merupakan sahabat yang sangat rapat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka marilah kita huraikan ringkasan dan kisah tentang Umar Al-Khattab serta sumbangan yang telah dilakukan oleh baginda. Sayyidina Umar Al-Khattab, kadang-kadang dipanggil juga sebagai Umar Al-Faruq atau Omar atau Umar, ialah daripada Bani Adi, iaitu salah satu golongan Bani Adi Quraisy. Beliau menjadi khalifah kedua Islam pada 23 Ogos
iaitu bersamaan 633 hingga 644 Masihi, bersamaan 22 Jamadil Akhir tahun 13 Hijrah, dan merupakan salah seorang Khulafa Al-Rashidin. Beliau dilahirkan di Mekah. Bapanya bernama Khattab bin Naufal bin Abdul Uzza. Beliau dikatakan terdiri daripada golongan kelas pertengahan. Sewaktu kecilnya, beliau pernah mengembala kambing dan pada zaman dewasanya, beliau berniaga dengan berulang-alik ke Syam, membawa barangan dagangan. Beliau juga berilmu, perkara yang amat jarang berlaku pada masa tersebut, dan juga merupakan salah seorang pejuang dan wira yang gagah dan terkenal kerana kegagahannya. Ringkasan, Saidina Umar bin Al-Khattab telah mendapat hidayah Islam pada tahun ke-6 kenabian ketika berumur 27 tahun. Beliau memeluk Islam setelah mendengar adik perempuannya membaca ayat-ayat Al-Quran. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh At-Tabrani bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berdoa, "Ya Allah, kuatkanlah Islam dengan Umar." Saidina Umar pada asalnya penentang Islam di mana beliau mengamalkan ajaran tradisi masyarakat Quraisy. Menurut ahli sejarah Islam, di mana semasa beliau dalam perjalanan ingin membunuh Rasulullah, beliau bertembung dengan seseorang bahawa harusnya beliau membunuh adiknya dahulu, memandangkan adiknya telah memeluk Islam. Dalam keadaan kecewa, beliau mencari adiknya dan memukul. Tetapi setelah adiknya berdarah, beliau kasihan dan membacakan sepotong ayat Al-Quran demi balasan, dan pada ketika itulah beliau terpegun di keindahan Islam dan memeluk serta-merta. Saidina Umar merupakan antara individu yang berhijrah ke Yathrib pada asalnya dan dikenali umum sebagai Madinah. Beliau juga merupakan seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan beliau merupakan sahabat yang sangat rapat dengan baginda. Pada tahun 625 Masihi, anak perempuannya Hafsah mengawini Rasulullah. Rasulullah wafat pada tahun 632 Masihi dan Umar amat sedih atas kewafatan Rasulullah sehingga beliau sanggup membunuh sesiapa yang menyatakan kewafatan baginda. Beliau kembali tenang selepas mendengar Saidina Abu Bakar, khalifah pertama utusan umat Islam. Baginda berucap, "Sesiapa yang menyembah Muhammad, ketahuilah bahawa baginda telah wafat. Tetapi sesiapa yang menyembah Allah, ketahuilah Allah itu hidup dan tidak akan mati." Semasa pemerintahan Saidina Umar, empayar Islam berkembang dengan pesat. Orang Islam berjaya menawan Mesopotamia dan sebahagian daripada empayar Parsi. Antara perkembangan perang dan kejayaan yang dihasilkan dapat dilihat pada peperangan Yarmouk di mana 40,000 tentera Islam mengalahkan 120,000 tentera Byzantine. Tahun 637 Masihi, tentera Islam berjaya menakluki kota Baitul Maqdis. Saidina Umar banyak melakukan reformasi terhadap pemerintahan Islam seperti penubuhan sistem-sistem pentadbiran yang baru. Pentadbiran. Seterusnya, perluasan kuasa Islam dan sistem cukai yang diguna pakai, iaitu di dalam pentadbiran tanah. Cukai, terdapat cukai taksiran iaitu pengagihan pendapatan kepada rakyat.
dan kadar cukai sistem diubah. Seterusnya ialah sistem pertanian yang mewujudkan terusan membina empangan. Beliau juga melakukan polisi baru untuk golongan dizmi, iaitu cukai tanah dan jizyah kepada golongan ini. Cukai berpatutan, adil dan saksama. Taraf dan hak awam diberikan sama rata seperti penduduk Islam. Pembaruan taraf kedudukan hamba. Golongan hamba diberikan hak kepentingan sosial dan taraf yang baik. Hamba tidak lagi dihina dan ditindas. Hamba yang dijadikan ibu tidak boleh sewenang-wenangnya dijual. Hamba yang berkeluarga tidak boleh dipisahkan. Seterusnya ialah hormat menghormati. Beliau juga telah menggalakkan kegiatan keilmuan dan pelajaran. Yang pertama, penyediaan guru-guru, sekolah-sekolah ditubuhkan di masjid. Seterusnya, umat Islam diwajibkan menghafal surah-surah di dalam Al-Quran. Dan akhir sekali, pemberian ganjaran sebagai usaha menggalakkan penghafalan Al-Quran. Kisah kewafatan Saidina Umar adalah amat menyedihkan. Pada tahun 644 Masihi, Umar dibunuh oleh Abu Lulu'ah bin Muljam yang berasal dari Parsi sebagai tindak balas dari penaklukan Islam ke atas Parsi. Pembunuhan tersebut dirancang beberapa bulan sebelum pada 644 Masihi. Umar menunaikan haji di Makkah. Waktu pembunuh tersebut menyatakan kematian Umar pada tahun tersebut dan menggunakan jemaah yang ramai sebagai penghadang kepada para konspirasi ini untuk bersembunyi. Diriwayatkan apabila Umar berdiri di Bukit Arafah, beliau mendengar suara berkata, "Wahai Khalifah, tidak akan lagi kamu berdiri di atas Bukit Arafah." Sahabat Umar Jubair bin Mut'im berkata, "Kami lihat seorang lelaki berdiri di atas bukit dan berkata, sesungguhnya ini adalah haji terakhir buat Umar. Dia tidak akan datang ke sini lagi." Ketika salah satu ibadah haji iaitu melontar jamrah, seseorang membaling batu kepada Umar sehingga melukakan kepala beliau, dan suara didengari mengatakan yang Umar tidak akan menunaikan haji lagi. Seorang hamba berbangsa Parsi, Abu Lulu'ah, membawa rungutan kepada Umar tentang cukai tinggi yang dikenakan oleh tuannya, Mughirah. Umar menulis kepada Mughirah dan bertanya tentang cukai tersebut. Jawapan Mughirah memuaskan hati, tetapi Umar menegaskan bahawa cukai yang dikenakan daripada Abu Lulu'ah adalah berpatutan disebabkan pendapatan hariannya. Umar kemudian berkata kepada Abu Lulu'ah, "Saya mendengar yang kamu membuat kincir angin. Buatkan untuk saya satu." Dalam keadaan merengus, Abu Lulu'ah menjawab, "Sesungguhnya aku akan buatkan kincir untuk kamu, biar satu dunia ingat akannya." Abu Lulu'ah ditugaskan dengan misi membunuh Umar. Menurut rancangan, sebelum solat subuh berlangsung, Abu Lulu'ah akan memasuki Masjid An-Nabawi, masjid utama di Madinah, yang solat tersebut akan diketuai atau diimam oleh Umar, dan dia akan menyerang Umar semasa sedang bersolat. Kemudian lari atau bersembunyi di kalangan jemaah masjid. Pada 31 Oktober 644 Masihi, Abu Lulu'ah menyerang Umar ketika beliau sedang mengimamkan sembahyang subuh. Menikamnya dengan pisau yang bermata dua sebanyak 3 kali di belakangnya dan menyebabkan maut. Umar dibiarkan berdarah ketika cuba melarikan diri, tetapi orang di sekeliling dengan segera menangkapnya. Dalam usaha untuk melarikan diri, dikhabarkan
dia mencederakan 12 orang lain. 6 atau 9 orang daripadanya meninggal dunia. Sebelum dia menggelar dirinya sendiri untuk membunuh diri. Umar wafat pada 3 hari kemudian pada 644 Masihi, 26 Zulhijjah, disebabkan luka yang sangat teruk. Umar dilaporkan meninggalkan wasiat dengan menyuruh anaknya berjumpa dengan Sayyidatina Aisyah untuk meminta izinnya untuk dimakamkan bersebelahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Uthman bin Affan dilantik menjadi khalifah oleh suatu majlis Asyura selepas kewafatan Umar. Kesimpulannya yang dapat kita lihat dari sini adalah setiap insan dapat merubah diri menjadi baik, dan kisah silam tidak menentukan kejayaan untuk masa akan datang. Kisah ini dapat diadaptasikan kepada diri kita sendiri supaya sentiasa membaiki diri untuk menjadi lebih baik. Seperti yang dapat lihat, Umar merupakan seorang yang sangat kejam dan sangat buruk perilakunya. Kemudian setelah memeluk Islam dan menghayati Islam, beliau telah menjadi seorang hamba yang sangat taat dan patuh akan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Sekian. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Adam Ashraf Saleh. Jadi hari ini saya akan menceritakan tentang Saidina Umar Khattab. Betapa hebatnya Saidina Umar Khattab ni kan. So, antara contoh kehebatan dia adalah Nabi pernah cakap, ni Nabi Nabi Muhammad SAW pernah cakap, kalau ada Nabi selepas dia, Umar lah orangnya. Betapa hebatnya Saidina Umar kan. So, Saidina Umar ni adalah antara 10 orang yang dijamin syurga. Dan tahun hijrah, macam Yahudi ada tahun dia, Kristian pun ada tahun dia kan. Dulu tak ada tahun hijrah ni zaman Nabi. So Saidina Umar ni lah yang mengusulkan idea ni. So selain itu Saidina Umar pun dia antara orang yang berpengaruh lah. Dia menghantar para sahabat berhijrah sebarkan agama. Antara sahabat yang dihantar adalah Amru al-As. Amru al-As ni dia berhijrah sampai ke Mesir, dan Abu Amr As ni adalah orang yang membuka Mesir. Hebatnya dihantar para sahabat pergi berhijrah. So dia juga ada ni, kalau awak semua pernah tahu ni, cerita ni saya rasa awak tahu kot. Pembukaan kota Istanbul, siapa yang membuka ialah Muhammad Al-Fatih. Tapi yang berjuang untuk membuka kota Istanbul tu ialah Abu Musa Asy'ari. Beliau ni dihantar oleh Saidina Umar untuk berhijrah untuk membuka agama Islam. So bila dah buka ni Sultan Muhammad Al-Fatih ni dia dah buka kota Istanbul. Dia nak alihkan So Abu Musa Asy'ari ni dia meninggal masa berperang untuk membuka kota Istanbul. So bila dah perang menang, Islam menang. So Sultan Muhammad Al-Fatih dah buka kota Istanbul. Jadi dia nak alihkan kubur Abu Musa Asy'ari ni dekat tempat lain lah. So bila dah gali, bila nak angkat tu, Sultan Muhammad ni dia pegang kaki Abu Musa Asy'ari. Dikatakan time tu badan dia sempurna lagi, elok, tak ada, walaupun dah meninggal, badan dia masih cantik lagi semua. So bila dah pegang tu, Sultan Muhammad ni dia nak cium.
dia nak cium kaki Abu Musa al-Asy'ari. Abu Musa Asy'ari. So bila nak cium tu dikatakan kaki tu bergerak. So pegang bergerak, pegang nak bergerak. Ulama kata betapa Abu Musa Asy'ari ni malu pada Muhammad Al-Fatih, sebab dia tak boleh buka kota Istanbul, tapi Muhammad Al-Fatih buka kota Istanbul. Selain itu Bilal bin Rabah dia sahabat yang berhijrah ke Damsyik. Beliau pun meninggal di Damsyik. Banyaklah sahabat-sahabat yang Saidina Umar hantar untuk menyebarkan agama Islam. Antaranya macam, cuba awak semua bayangkan kan, kalau Islam tak disebarkan secara meluas time tu, sekarang kita Islam ke? Tu kita sebagai manusia ni ada dua perkara yang kita kena bersyukur. Satu, nikmat Islam dengan nikmat iman. Islam tersebar kat Melaka ni startnya Sultan Muzaffar Shah. Itu Islam pun mula berkembang lah. So Saidina Umar ni dia punya zuhud, dia punya orang cakap humble-nya, dia duduk jubah je. Rumah pun biasa-biasa. Rumah dia dikatakan 12 kaki lebar dan 10 kaki panjang. Situlah tempat beliau bermunajat, tempat beliau menangis mohon keampunan. So Saidina Umar ni dikatakan ada bekas air mata dekat muka dia, sebab setiap hari beliau menangis mengingat kematian. Betapa hebatnya Saidina Umar ni kan. So Saidina Umar ni pun merupakan seorang pemimpin yang sangat adil. So pada satu hari, pada satu malam ni beliau keluarlah untuk tengok rakyatnya. Pemimpin keluar malam tengok rakyat. Time ni Saidina Umar ni suku dunia diperintah, tapi dia naik keldai je. So bila dia jalan-jalan tengok rakyat, lepas tu dia tiba-tiba dengar tangisan seorang budak. So dia ikutlah budak tu. Budak ni masuk rumah, beliau pun ketuk pintu. Lepas tu ada ibu tunggal keluar. So bila dah buka tu, ibu tunggal tu tanya, "Siapa kamu?" Lepas tu Saidina Umar tanya, "Kenapa budak itu menangis kan? Lepas tu ibu tunggal tu pun tanyalah, "Siapa kamu? Kenapa kamu kisah kan?" Lepas tu Saidina Umar tanya, "Saya nak tengok boleh? Nak masuk lah boleh?" Tu kata ibu tunggal tu kasih. Lepas tu rupanya budak ni menangis sebab tak cukup makanan, tak ada makanan nak makan. Lepas tu Saidina Umar balik Baitulmal, lepas jalan balik Baitulmal. Lepas tu dia angkat sendiri makanan. Lepas tu ibu tunggal tu pun, lepas tu dia dah hantar makanan. Lepas tu ibu tunggal tu pun kata, baiknya kamu kan, kalau Saidina Umar lalu ni, aku maki dia tak bantu pun kami. Kau yang tadi dia kata macam dia tak tahu yang ni Saidina Umar kan. So dia kata, kau yang tak ada apa-apa pun, prihatin terhadap kami, bantu kami kan. Lepas tu Saidina Umar berkata, esok kamu pergi pula. Lepas tu ambillah keperluan yang perlu kan, keperluan yang ada. Lepas tu esoknya dia pun pergilah kan. Ibu tunggal tu pergi. Dah pergi, dia tengok dalam tu ada rumah tak. Time ni dia tak kenal juga kan. Lepas tu ibu tunggal tu pun macam tunjuk, "Siapa kamu sebenarnya kan?" Lepas tu Saidina Umar berkatalah, "Sayalah Saidina Umar Khattab, Amirul Mukminin."
Lepas tu ibu tunggal tu pun angkat tangan berdoa, ya Allah, kau berkatilah pemerintahan Saidina Umar ni. Nampak rakyat doakan pemimpin dia, kan betapa hebatnya Saidina Umar ni kan. Bukan tu saja, Saidina Umar ni walaupun dikatakan pemerintah suku dunia time tu, Saidina Umar ni dia sangatlah zuhud. Pemerintah suku dunia ni, tapi dia tidur beralaskan pokok kurma je. Lepas tu satu hari datang pemuda dari Damsyik. Lepas tu pemuda ni tanya pembantu Saidina Umar, mana Saidina Umar kan, di mana kat Amirul Mukminin. Lepas tu pembantu dia tunjuk, tu yang bawah pokok kurma tu. Lepas tu beliau pemuda ni pun datang. Dia kata, Masya-Allah, zuhudnya kamu kan Saidina Umar, tidur di bawah pohon kurma. Tapi dia cakap, dikala engkau berehat, kau baring beralaskan pokok kurma, gambar kau di Damsyik sedang duduk di rumah besar tak zaman tu. Lepas tu dikala engkau tengah menaiki keldai, dia diusung oleh pembantu-pembantu dia. So siapa gambar dia dekat Damsyik tu? Gambar dia time tu ialah Muawiyah. Muawiyah inilah perawi hadis yang terkenal juga. So Sayyidina Umar ni pun macam pelik kan. Takkanlah Muawiyah nak buat macam tu kan. Lepas tu pemuda ni bercakap, kalau kau tak percaya, pergilah tengok kan. So beliau dengan pembantu ni pun pergi naik keldai, pergi Damsyik. Dikatakan 2 bulan nak sampai kota Damsyik tu. So sampai time ni Muawiyah tengah diusung, pakai baju cantik kan, baju megah, diusung pembantu. Lepas tu time sampai tu Muawiyah perasan pada jauh. Lepas tu dia tengok, dia cakap, pengawal turun aku. Saidina Umar Amirul Mukminin sampai. Lepas tu bila dah turun, Muawiyah balik rumah, tukar baju biasa. Lepas tu naik keldai. Lepas tu dia pergi jumpa Saidina Umar. So bila dah jumpa ni, Saidina Umar turun, Muawiyah pun turun. So bila dah turun ni, Saidina Umar tak cakap apa-apa lagi. Muawiyah dah cakap, wahai Amirul Mukminin, kau jangan tanya apa-apa pada aku. Lepas tu Saidina Umar katalah, aku nak tanya apa kan, sebab baru sampai tak ada apa-apa lagi. Lepas tu Muawiyah dah cakap, aku tahu kau nampak apa tadi, aku diusung, pakai baju megah, cantik semua kan. Lepas tu Muawiyah cakap, aku buat semua tu sebab time tu, hari tu ada gambar dari Rom datang melawat. So aku nak tunjuk pada dia betapa hebatnya pemimpin Islam kan. Betapa pakai baju hebat, diusung kan, hebatnya. So Saidina Umar ni pun dia cakap pendek je. Lepas semua yang terangkan tu, dia cakap, wahai Muawiyah, dunia ni nak buat apa, buat je lah. Tapi ingat, kamu akan ditanya oleh Allah di akhirat kelak. Terdiam Muawiyah time tu. Lepas dengar kata-kata Saidina Umar, Muawiyah turun macam mana? Dia turun, lepas tu pipi dia ni dia hadap dengan kat pasir. Lepas tu dia kata, wahai Amirul Mukminin, sesungguhnya pasir ini lagi mulia daripada pipi aku. Nampak betapa hebatnya keimanan Islam tentu. Walaupun dia buat salah,
tapi dia lepas tu dia bertaubat. So hebatnya game manager time tu adalah dipilih oleh Sayyidina Umar. Nampak betapa hebatnya Sayyidina Umar kan, cerdik, adil, baik, zuhud. Memang hebatlah Sayyidina Umar ni kan, antara 10 orang yang dijamin syurga. So itu sajalah daripada saya. Okey, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Syarif Baharudin. Saya seorang daripada ahli kalimah. Tadi saya nak menyampaikan ataupun beri penerangan sikit lah mengenai kemahiran. Kemahiran pada zaman sekarang ni memang tak dapat disangkalkan lagi lah dapat memberi pendapatan lah pada rakyat kan. Tak kira lah apa juga bidang kemahiran yang kita ada, walaupun kemahiran bertutur ataupun kemahiran perkayuan ke, kemahiran apa saja kemahiran. Contohnya kalau kalau kita seorang yang pandai bertutur kan, kita boleh jadi seorang influencer, ataupun kalau kita ada kemahiran untuk mengajar, kita boleh contohnya buka macam tuition kampung, walaupun bidang tu tak secara officialnya ataupun tak ada title yang kita dapat kat situ, at least kita bila ada kemahiran kat situ, kita boleh jana pendapatan lah kan. Seterusnya kerajaan juga memang secara terang-terangan lah, kerajaan menyokong untuk rakyat-rakyat ni mengambil bahagian. Kalau contohnya kita kurang bernasib baik lah dalam bidang akademik kan, rakyat juga menyediakan platform untuk mengasah bakat kita supaya kita boleh kita boleh manfaatkan apa-apa kemahiran ataupun kemahiran yang kita ada ni untuk menjana pendapatan. Contohnya macam college vocational, Giat-Mara, apa-apa saja yang melibatkan kemahiran, insyaAllah ada lah kat situ kan, dia punya tempat dah untuk kita asah bakat kita. Tak kira lah ada bidang elektrik ada, kulineri pun ada, lepas tu nak jadi barber shop pun boleh. InsyaAllah apa-apa saja yang kita minat, apa-apa saja yang kita ada kemahiran, InsyaAllah boleh kita asahkan melalui platform-platform yang kerajaan sediakan. Sebenarnya saya nak sentuh sikit lah apa kelebihan yang kita ada bila kita ada kemahiran ataupun kepakaran dalam bidang tertentu lah, terutama pada musim pandemik ni kan. Banyak semestinya kemahiran yang kita ada tu kita boleh aplikasikan untuk menjana pendapatan. Tak dapat kita nafikan lagi lah, pada musim pandemik ni semua lapisan masyarakat pasti terkesan lah dengan pendapatan isi rumah masing-masing kan. Lepas tu saya boleh kata ialah semestinya kemahiran yang kita ada ni kita boleh gunakan untuk menjana pendapatan. Contohnya pada bulan Oktober yang lepas, Oktober 2020, pihak kerajaan telah melancarkan satu kursus jahitan kepada yang melalui kajiannya telah berjaya menjana pendapatan yang agak baik untuk golongan B40 ni. Ibu-ibu dipanggil untuk menjalani kursus penjahitan, dan mereka telah dibayar gaji untuk menjahit baju sekolah. Seterusnya itu dapat, terutama jelas-jelas dapat menjana pendapatan kepada mereka. Contoh seterusnya yang saya boleh bagi ialah kalau macam kita ada kemahiran ataupun kita pandai untuk memasak lah kan, kita boleh jana pendapatan lah melalui memasak ni. Contohnya bila musim-musim pandemik ni kan, orang kadang susah nak keluar rumah, kadang rasa teringin nak makan tu, teringin nak makan ni kan. Kita bolehlah jual ataupun kita masak barang-barang yang menarik, contohnya makanan-makanan yang menarik, contohnya macam sushi dan sebagainya, lauk pauk ke apa kan, yang boleh menarik minat orang untuk membeli. So insyaAllah lah akan boleh jana pendapatan lah melalui platform yang macam tu kan.
sikit apa yang saya boleh simpulkan melalui talk kecil saya ni, yang mana bila kita kurang nasib baik dalam bidang akademik ataupun kita ada melakukan kesilapan kat masa lepas kan, itu bukanlah satu pengakhiran lah pada kita untuk kita mulakan hidup baru, mulakan kita nak set langkah baru untuk hidup yang ke depan kan. So apa saja yang kita ada, apa saja yang boleh diketengahkan dalam diri kita ni untuk kita menjana kehidupan baru di masa depan. So kita boleh aplikasikan lah apa yang kita ada tu kan. So, macam contohnya kepada pihak kami sendiri ataupun pihak tahanan sendiri kan, kita semestinya kita ada melakukan kesilapan. Semestinya semua manusia ada kesilapan, ada kesalahan masing-masing kan. So tak bermakna lah kita perlu kita perlu putus asa ataupun kita bagi saya lah, kita terus pandang ke depan saja, kita abaikan apa kesalahan yang kita dah buat sebelum ni. So insyaAllah kita sama-sama setkan goal kita, setkan matlamat kita kat mana kita nak berada pada masa depan nanti, dan kita teruskan berusaha lah untuk sampai ke mana yang kita nak tu. Okay. Itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang anda bersama saya untuk sesi soal jawab. Okey, soalan yang pertama, berdasarkan pendapat anda, apakah bidang kemahiran yang anda dapat lakukan untuk menjana pendapatan selepas anda keluar daripada penjara? Assalamualaikum. Saya kemudian juga selama saya dalam perancangan di luar, saya membeli kemahiran juga, iaitu kemahiran bengkel kayu. Saya diajar untuk membersihkan kayu, merekarkan kayu, itu pun dijadikan satu produk seperti meja kayu, rak dan sebagainya untuk dipamerkan di seluruh tempat. Okey, soalan yang kedua, berdasarkan pendapat anda, apakah langkah pertama yang anda dapat lakukan selepas anda keluar daripada penjara untuk berdiri setanding dengan pengusaha-pengusaha yang lain? Lama saya menjalani hukuman sebagai seorang tahanan dekat PPA Muar, saya telah mintai di kluster bengkel kayu, dan di sana wadah-wadah telah mengajar saya untuk mengukir kayu, mencanai kayu dan membuat produk-produk seperti meja dan sebagainya. Dan langkah pertama saya bila saya keluar nanti, saya ingin bekerja, dan selepas saya bekerja, saya ingin menyimpan modal sedikit untuk membuka kilang kayu di kampung saya. Dan saya akan mengambil ilmu-ilmu yang saya telah pelajari dahulu, dan saya ingin menjadi setaraf dengan orang yang di luar sana. Sekian, terima kasih. Soalan yang ketiga, pada masa 5 tahun akan datang, di manakah anda berada? Saya dibebaskan 5 tahun. Selepas 5 tahun, saya berkeinginan negara saya sudah maju. Saya mempunyai seorang isteri yang mempunyai anak. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat sejahtera kepada semua tahanan yang terlibat untuk program pada hari ini. Jutaan terima kasih dan juga setinggi-tinggi penghargaan atas penyertaan kalian yang sudi untuk menyertai program pada hari ini. Semoga ilmu yang kamu semua timba, insyaAllah kita dapat gunakan pada masa-masa yang akan datang. Okay, insyaAllah. Okay, saya Muhammad Aiman Mirrahman daripada ahli kumpulan LDK 5 yang seterusnya akan mengungkapkan ataupun membincangkan perkara yang penting yang perlu ada dalam diri kita. Okay, iaitu istiqamah. Ramai orang yang tanya, apakah itu istiqamah?
Okay, istiqomah ni bermaksud melakukan perkara kebaikan yang sedikit tetapi berterusan ataupun secara berterusan. Maksudnya secara konsisten. Okey, salah satu contoh yang saya boleh bagi kepada anda semua ialah okay, kita pergi ke hari ini kita kita pergi ke masjid, kita pakai songkok ataupun pakai kopiah. Okay, pakai songkok dan pakai kopiah tu merupakan satu benda yang baik kan. Kita ikut sunnah Nabi. Okay, hari ini kita pakai songkok kopiah, esoknya kita pakai songkok kopiah. Seterusnya pun hari seterusnya pun kita pakai songkok dan juga kopiah untuk pergi ke masjid. Okay, benda ni secara tak langsung akan menjadi satu amalan yang kita boleh amalkan dan kita akan terbiasa dengan perkara tersebut. Okay, istiqomah ni kita boleh kategorikan dia kepada 3 jenis. Okay, yang pertama ialah istiqomah hati, yang kedua ialah istiqomah lisan, dan yang ketiga ialah istiqomah amalan. Okay, kita tak nak sentuh ketiga-tiga ni, kita nak sentuh istiqomah ni secara umum saja sebab kita kesentukan masa. Okay, istiqomah yang paling baik ialah kita taat dan juga kita patuh akan perintah Allah dan juga melakukan kebaikan. Okay, istiqomah yang paling tepat ialah kita melakukan ketaatan secara ketaatan ataupun kebaikan secara berterusan seperti yang diperintahkan oleh Al-Quran dan juga hadis. Okay, perkara ni ada disebut di dalam Al-Quran, iaitu di dalam surah Hud ayat 112. Okay. Kalau anda semua nak tahu lebih lanjut, boleh rujuk surah tersebut. Okay, itu antara serba sedikit pengertian istiqomah ni secara umum. Okay, saya akan terus pergi kepada cara-cara untuk kita mulakan istiqomah ni. Dalam fasa kita nak berubah ni, kita perlu ada cara-cara untuk kita nak start. Macam mana kita nak start istiqomah ni? Okay, yang pertama ialah kita perlu ada matlamat yang jelas, ataupun benda yang paling simple yang saya boleh terangkan kita ialah kita perlu ada niat. Okey, semua perkara kita perlu mulakan dengan niat betul. Okey, untuk istiqomah pun dia menggunakan konsep yang sama. Kita perlu ada niat yang betul, niat yang jelas, niat yang secara terperinci untuk kita berubah. Okey, sebagai perumpamaan ialah sebagai perumpamaan saya boleh bagi kita nak pergi sesuatu destinasi. Okay, kita perlu tahu destinasi itu betul. Okay, bila kita sudah tahu destinasi itu, ia akan lebih memudahkan kita untuk kita bergerak ke destinasi itu. Maknanya kita dah tahu jalan yang mudah lah untuk kita pergi ke destinasi itu. Okay. Untuk niat ni kita perlu muhasabah diri, kita perlu clearkan balik apa-apa yang berada dalam fikiran kita. Maksudnya kita perlu ada mindset yang kukuh, kita perlu ada sebab dan juga munasabab yang kuat untuk kita berubah lah. Okay, so daripada hari ini saya harap anda semua dan juga saya ingatkan diri saya sendiri untuk tetapkan niat. Okay, tetapkan niat, teguhkan iman, dan kita mula secara sedikit demi sedikit untuk kita berubah ke arah yang lebih baik, insya-Allah. Okey, seterusnya ialah kita bertaubat. Okey, perkara yang kedua ataupun cara yang kedua yang kita boleh buat untuk istiqomah ke arah benda yang lebih baik ni ialah bertaubat. Okey, apa maksud bertaubat? Bertaubat secara ringkas ialah jalan kembali. Okay, dia ada 4 step, 4 cara untuk kita bertaubat. Yang pertama ialah kita stop buat dosa tu. Kita stop buat dosa tu secara serta-merta. Yang kedua ialah kita menyesal dengan dosa yang kita buat tu. Dan yang ketiga ialah kita berazam untuk tidak mengulangi dosa tersebut. Dan seterusnya yang keempat, kalau kita ada mengambil apa-apa barang ataupun apa-apa benda
kita kena pulangkan dan seterusnya meminta maaf kepada orang yang tersebut lah. Okay, itu antara 4 step untuk bertaubat. Okey, saya petik daripada kata-kata Imam Al-Ghazali radhiyallahu anhu. Okey, kata-katanya berbunyi, bertaubatlah kamu, dan jika taubat itu gugur ataupun kita kembali melakukan dosa, maka bertaubatlah kembali. Katakanlah pada dirimu, moga-moga aku mati dalam keadaan moga-moga aku mati sebelum aku melakukan dosa yang seterusnya. Okey, maksudnya di sini, maksud daripada kata-kata tersebut ialah bila kita buat dosa saja, kita bertaubat kembali, dan kita niat dalam hati, kita azam bahawa kita harap kita mati tu, maksudnya dalam keadaan kita bertaubat dan tak sempat pun kita buat dosa yang seterusnya. Okey, taubat ni satu benda yang paling mulia lah. Sebab taubat ni dia dapat menyucikan diri kita kembali, dia dapat bersihkan hati kita. Sebab taubat ni jarang orang untuk sedar yang taubat ni sebenarnya penting. So bila kita Allah pun dah berfirman dekat dalam Al-Quran bahawa pintu taubat akan dibuka seluas-luasnya sehingga datangnya kiamat. Maksudnya pintu taubat tu sekarang ni, pintu taubat tu terbuka luas untuk kita semua bertaubat, untuk kita semua berubah sebelum datangnya kiamat. Maksudnya bila kiamat kita nak taubat, memang dah terlambat dah. Yang demikian, bila kita dah buat sesuatu dosa tu, kita segeralah bertaubat ya. Sebab taubat ni kita boleh jadikan amalan. Sebab dia ni taubat ni benda yang suci, benda yang mulia. Sebab bila kita bertaubat, kita macam dah buka suatu lembaran yang baru. Macam itulah. So saya menyeru kepada semua dan juga kepada diri sendiri untuk dalam fasa kita berubah ni ke arah yang lebih baik. Memang banyak halangan, memang kita sedar bila kita dah macam dah terbiasa buat dosa tu, kita memang susah untuk berubah. So teguhkan niat, kuatkan niat, kita bertaubat, kita muhasabah diri balik, dan seterusnya kita memang berazam untuk tidak buat dosa tu lagi lah. Dan kita harap kita mati pun dalam keadaan husnul khatimah, dalam keadaan yang diredai oleh Allah. Okay, itu saja daripada saya. Sesungguhnya yang baik tu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan yang kurang itu datang daripada saya sendiri. Saya mohon ampun dan maaf jika jika terkasar bahasa, tersalah bicara. Sekian saja daripada saya. Terima kasih kepada semua tahanan yang terlibat untuk program pada hari ini. Saya ucapkan selamat maju jaya kepada tahanan-tahanan semua dalam menjalani hukuman. InsyaAllah kita semua diberikan kesihatan dan juga sihat tubuh badan. Itu saja daripada saya. Terima kasih. Saya Muhammad Aiman Rahman. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ramaikal bin Azharuddin. Hari ini saya akan membincangkan dengan anda semua tentang perancangan masa hadapan. Poin yang pertama ialah memikirkan masa hadapan sendiri. Tentukan kejayaan dengan syarat anda sendiri, iaitu berdasarkan matlamat anda sendiri. Mencari jalan tengah antara apa yang anda sukai dan apa yang anda mahukan akan menjadikan anda mempunyai kehidupan yang bahagia dan dipenuhi. Renungkan apa yang sebenarnya anda gemari, tetapi jangan takut untuk mencuba perkara baru. Yang kedua ialah rasa senang. Rasa senang dengan perkara yang anda mahukan. Ini membolehkan anda terus berusaha untuk mencapai matlamat hidup anda.
Kejayaan dan semangat bekerjasama untuk meningkatkan peluang. Kejayaan anda perlu mempunyai yang paling anda gemari. Dengan bersemangat atau bangga dengan perkara yang boleh anda lakukan atau buat, anda bersiap untuk memperbaiki diri untuk menghadapi sebarang halangan. Kerana semangat awal anda cenderung melakukan apa sahaja yang mengekalkan perasaan itu. Orang yang akan memperhatikan keyakinan anda adalah satu perkara yang mengubah minat menjadi pekerjaan. Ini akan membuatkan anda merasa bahagia dan anda mungkin pernah melakukan kesalahan atau kesilapan pada masa lalu, tetapi sebaik sahaja anda menemui sesuatu yang boleh dibanggakan, anda akan dapat mengetahui siapa diri anda dan matlamat hidup anda. Yang ketiga adalah pencarian naluri anda. Apabila anda mendapat minat, ia akan membantu anda bertindak dengan lebih jelas. Naluri semula jadi mesti berfungsi bersama dengan semangat anda, bukan menentangnya. Lagipun hasrat membuat kita merasa baik dan yakin terhadap diri kita sendiri, dan apa sahaja yang ada mengurangkannya terus dielakkan. Mempercayai intuisi kita adalah salah satu naluri utama kita. Ini adalah perkara yang paling murni dan paling individu yang kita ada. Jadi sukar untuk dipengaruhi oleh apa yang dikatakan oleh orang lain. Perhatikan intuisi anda dengan serius dan fikirkan bagaimana anda dapat memanfaatkan untuk berjaya. Yang keempat adalah anda untuk terus bermotivasi. Tulis dalam jurnal untuk mengesan kemajuan anda. Melakukan juga dapat membantu anda melihat sejauh mana anda menjauhkan diri dari rancangan asal anda seperti yang mungkin berlaku. Tetapi jangan risau, sebilangan besar orang yang membuat impian mereka menjadi kenyataan bermula dengan menulis tentangnya di dalam buku harian. Baiklah, yang seterusnya, lihat apa yang perlu diubah dalam gaya hidup anda. Tabiat anda, cara hidup anda dan perincian lain yang baik terus dianalisis untuk melihat apakah yang memberi manfaat kepada diri anda. Contohnya, memotong perbelanjaan yang tidak perlu dapat membantu perbezaan besar. Mempunyai wang tambahan untuk mengelakkan perbelanjaan untuk barangan material akan membantu anda dalam jangka masa panjang. Ini mengenai perbelanjaan wang dan yang bijak. Melaksanakannya mungkin bermaksud menyesuaikan banyak perkara dalam hidup anda, tetapi ia akan sia-sia. Teliti ke mana anda akan pergi. Sekiranya anda ingin berjaya dalam sesuatu yang memerlukan latihan, maka pertimbangkanlah untuk mengikuti kursus untuk disiapkan. Mempunyai wang yang disimpankan dapat banyak membantu dalam langkah ini. Kerana pelabuhan dalam pendidikan boleh menjadi sangatlah mahal. Lihatlah orang di sekeliling anda. Orang di sekitar anda dapat mengalihkan perhatian anda dari apa yang perlu anda lakukan, atau mereka boleh berfungsi sebagai sistem sokongan yang hebat. Ini tidak semestinya bermaksud bahawa anda perlu berpisah dengan orang-orang itu, tetapi sedarlah masa yang dihabiskan bersama mereka. Selain itu,
kerjakan rancangan anda. Poin yang penting, kerjakan rancangan anda. Lakukan tindakan baik. Lakukan tindakan mengikut rancangan yang telah ditentukan yang anda tulis dalam buku harian anda. Cobalah untuk mematuhinya sebanyak mungkin, tetapi juga biarkan ruang untuk perubahan. Jangan tunggu terlalu lama untuk melaksanakan rancangan anda. Sama ada memerlukan kursus untuk mencari pengalaman, anda perlu mengawasi peluang dan manfaatnya, memanfaatkannya. Semakin banyak masa berlalu, semakin sukar untuk melakukannya. Seterusnya, bersikap fleksibel. Fleksibel ini bermaksud ingat bahawa rancangan yang anda buat bukanlah sesuatu yang konkret. Ketika merancang untuk masa depan, kehidupan tidak berjalan seperti yang kita ditulis di sehelai kertas. Fikirkanlah rancangan anda sebagai kerangka. Anda harus bekerja dengan apa yang anda harus bangunkan di sekitarnya dan jangan melakukan sepanjang jalan. Teruskan bermimpi. Sekerap yang sukar untuk mencapai matlamat anda, terus bermimpi tentang lebih banyak perkara yang anda mahukan. Tidak ada salahnya. Pastikan rancangan anda sentiasa berkembang tetapi fleksibel dan bersenang-senang mencari jalan menuju kejayaan. Baiklah, terdapat petua ataupun tips yang saya akan berikan. Pertama, bercakap dengan ibu bapa, kaunselor anda antara lain mengenai perkara menurut mereka baik untuk menolong anda. Anda mungkin tidak mahu melakukan ini, tetapi ingat bahawa orang-orang ini juga pernah melalui situasi ini. Kemudian, terdapat perkara yang perlu anda elakkan selepas ini. Sekiranya anda jatuh, anda perlulah bangun semula, mengetahui jenis rakan yang anda ada dan berjalan dengannya. Jadilah diri sendiri, bukan meria pergi dengan lain. Jangan berputus asa dengan apa yang kamu impikan. Fikirkan sebelum anda bertindak. Percaya pada diri sendiri. Tetap fokus dan abaikan kritikan. Walau bagaimanapun, pertimbangkan beberapa perkara. Sekian sahaja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.